Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pada petang ini satu tajuk lagi saya sambung yang semalam, iaitu mengenai hubungan antara kata dengan ayat. Jadi semalam dah habis mengenai tajuk ayat aktif dan juga kata kerja aktif. Hari ini satu lagi iaitu kita tengok kaitan antara ataupun kita bincangkan tajuk kata kerja pasif dan ayat pasif. Ya. Bagaimana kita mengenali kata kerja pasif dan ayat pasif? Kata kerja pasif ialah kata kerja yang menerima imbuhan pasif. Kata kerja yang menerima imbuhan pasif. Jadi imbuhan pasif ni secara umumnya, secara kasarnya ada 4, iaitu di, ber, ter dan ke-an. Contohnya diambil. Pasif itu ini pasif yang paling mudah. Berbasuh pasif, tersusun pasif, kesejukan pasif dan lain-lain. Ini contoh, nanti kita bincangkan. Ayat pasif pula ialah ayat yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Contohnya, bungkusan itu telah diambil oleh kakak. Ini ayat pasif. Di sini ada perkataan diambil, ada kata kerja pasif. Buku itu tersusun di atas meja saya. Tersusun. Dan begitulah juga misalnya, yang lain contohnya, baju itu sudah berbasuh atau baju itu belum berbasuh. Dan yang akhir misalnya, anak kucing itu kesejukan di tengah padang. Ini antara jenis ayat pasif. Jadi dalam ayat pasif ini ada kata kerja pasif tadi. Baik, ini penting. Ayat pasif ini ada 3 jenisnya, iaitu 1, ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Yang kedua, ayat pasif dengan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri orang pertama dan kedua. Dan yang ketiga ialah ayat pasif dengan penanda pasif kena. Ayat pasif yang dengan imbuhan kata kerja pasif ini ada 4, iaitu di, ber, ter dan ke-an. Tadi dah seperti lalu. Yang kedua ini, kata ganti nama diri pertama dan kedua ni, pelajar harus ingat. Kata ganti nama diri pertama, sekurang-kurangnya ingat 5 ni. Saya, aku, ku, kami dan kita. Banyak pelajar di kelas, apabila ditanyakan kami dan kita, mereka menganggap ini kata ganti nama kedua. Sebenarnya, saya, aku dan ku ialah kata ganti nama diri orang pertama untuk masuk tunggal ataupun seorang. Kami dan kita, kata ganti nama diri orang pertama untuk yang merujuk pada jamak atau banyak. Yang kedua, awak, kamu, engkau, kau dan anda. Ini 2 ni untuk kata nama pertama dan kedua. Sekurang-kurangnya ingat 5 pertama dan 5 kedua ni. Baik, kita pergi pada yang pertama, kita tengok ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Contoh yang mudah je. Kebun itu telah dibeli oleh Puak Hitam. Oleh di sini boleh kita gunakan dan boleh kita gugurkan. Maksudnya nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Jadi ini pasif ni dibeli ni. Ini pasif yang paling mudah lah. Permohonan itu belum diuruskan oleh kerajaan. Ini pun mudah. Biasanya pelajar tidak ada masalah untuk menentukan ayat pasif di ni. Tapi ada juga pelajar bila kita buat macam ni. Permohonan itu belum diuruskan. Tak letak laku ni oleh kerajaan ni, dia tak tahulah. Ini pun boleh tak? Permohonan itu belum luruskan. Pisang emas di bawah belayar pun pasif, walaupun tak ada pelaku. Yang kedua, ni kita masuk pada pasif imbuhan kata yang mengenai ber. Pintu itu belum berkunci. Ada ber yang pasif, ada ber yang tidak pasif. Macam mana cara nak tahunya? Senang saja. Tukar saja dengan di. Kalau boleh tukar dengan di, mesti pasif. Contohnya, pintu perpustakaan itu dikunci. Berkunci, dikunci, itu pasif. Sewa rumah itu belum berbayar oleh orang itu. Jadi, sewa rumah itu belum dibayar oleh orang itu. Pasif itu. Senang saja. Yang ketiga pula, kita tengok pasif ter. Barang antik itu masih tersimpan di muzium. Sama juga. Ter yang pasif ialah ter yang boleh ditukar dengan di. Barang antik itu masih disimpan di muzium. Haiwan di tepi jalan itu terlanggar oleh lori. Dilanggar oleh lori, pasif. Baik. Yang seterusnya, harimau itu tertembak oleh pemburu. Ini penting. Ada pelajar, apabila kita tanyakan dia macam mana nak tentukan ter pasif, dia kata ter yang ada oleh. Betul, tetapi ada juga yang ter yang tak ada oleh, macam ayat ni. Harimau itu tertembak oleh pemburu, betul, pasif. Boleh buat macam ni. Harimau itu tertembak di bahagian kepalanya, tak ada oleh siapa, pun pasif juga. Jadi jangan pakai sangat yang oleh ni, ada oleh ni. Tengok yang tukang ngedi saja. Harimau itu ditembak oleh pemburu, harimau itu ditembak di bahagian kepalanya. Sebenarnya ayat ini
harimau itu tertembak di belakang kepala ni, ada pelakunya tapi digugurkan. Kita boleh buat macam ni. Harimau itu tertembak oleh pemburu di bahagian kepalanya. Itu boleh macam tu, ya. Baik. Jadi kita tengok sekarang ni kita ada pasif di senang, ber pemboleh, ter pemboleh, ya. Sekarang yang seterusnya, yang keempat, anak kucing itu kesejukan di tepi longkang. Kesejukan. Kenderaan lelaki itu kehabisan minyak semalam. Macam nak tentukan pasif? Kalau tadi ber dengan ter, tentukan dengan di. Yang ni nak tentukan pasif, kita tengok dia mengalami sesuatu, ya. Misalnya apa? Anak kucing itu kesejukan. Dia mengalami sejuk, dia berasa sejuk, dia mengalami suatu kesejukan. Kenderaan itu kehabisan minyak. Dia mengalami minyak kenderaan itu habis. Itu kita boleh faham macam tu lebih kurang lah untuk kita tengok untuk menentukan sama ada ke an ni pasti atau tidak. Jadi saya ulang di sini ayat pasti dengan imbang kategori pasti tadi di, ber, ter dan ke an. Ber dan ter yang pasif ialah yang boleh ditukar dengan di. Yang ni tengok dia mesti mengalami sesuatu. Latihan, cuba tengok. Tandakan betul jika pasif dan salah jika tidak menepati ayat pasif. Baik. Lawatan ke pulau itu masih dibenarkan. Ini pasti tidak ni. Ni masih dibenarkan. Masih dibenarkan. Saya pelajar berjawab ni itu dibenarkan pasif. Lawatan dibenarkan pasif. Sebab apa dibenarkan, ya? Timah terpandang makhluk ganjil di hutan itu. Pasti tak? Cuba tengok ter ni. Boleh kita buat dipandang. Timah dipandang makhluk ganjil di hutan itu. Tak boleh kan? Tak boleh. Tak pasti tu. Tapi kita boleh guna apa? Timah memandang makhluk ganjil di hutan itu. Jadi kalau ter macam ni, dia tak pasif dan ini menjadi aktif, teraktif. Sebab apa? Dia boleh tukar dengan me. Dia terperangkap dalam kesesakan di ibu kota. Pasti tidak. Dia diperangkap. Tak ada siapa yang memerangkap dia. Siapa yang diperangkap oleh siapa? Tak ada. Jadi ini tak pasif. Guni yang berisi padi itu terangkat olehku. Terangkat olehku. Jadi, terangkat olehku pasif sebab kita boleh tukar dengan di. Guni yang berisi padi itu diangkat olehku. Walaupun olehku, oleh saya di sini, dalam konteks ni boleh kita gunakan. Ayat yang betul, ya. Ataupun yang asalnya, guni yang berisi padi itu ku angkat. Pun boleh juga. Ini pun boleh, ini pun boleh, ya. Okey. Hajat nenek untuk ke sana tak terpenuhi. Tak terpenuhi. Pasti tak? Nak tahu pasti tak, tukar dengan dipenuhi. Tak dipenuhi. Boleh. Maksudnya hajat nenek untuk ke sana tidak dapat dipenuhi. Pun pasti juga. Jadi ini antara perkara yang perlu dipahami oleh pelajar, ya. Dapat jawab soalan ni. Yang lagi, uniform pengakak di bilik itu sudah berbasuh. Sudah berbasuh. Pasti tak? Uniform sudah dibasuh. Pasif. Ya. Mereka masih berbual di bawah pokok. Boleh kata mereka masih dibual? Tak pasti, tak boleh. Tak pasti ni. Kerusakan itu tidak berbaiki sejak dahulu. Tidak berbaiki. Berbaiki, kerosakan tidak dibaiki sejak dahulu. Dibaiki, pasif. Senang saja. Haiwan itu kelaparan kerana tiada makanan. Kelaparan. Pasti tak ni? Adakah dia mengalami lapar? Kalau dia mengalami lapar, makna pasif. Ya, mengalami lapar. Pasif. 5 orang pelajar ketinggalan bas malam. Ketinggalan bas. Maknanya dia mengalami mengalami ataupun dia ditinggalkan oleh bas. Pasif. Jadi kita boleh nampak, ya, mengalami lapar ditinggalkan, maknanya subjek ayat ni mengalami sesuatu. Dia berjaya oleh ketekunan mengulang kaji pelajaran. Ketekunan. Adakah dia mengalami tekun? Dia tidak mengalami tekun, tapi dia melakukan, dia melaksanakan, dia berusaha. Jadi ini tidak pasif. Penghuni tingkat 5 kegemparan awal pagi ini. Kegemparan. Adakah dia mengalami suasana gempar? Ya. Dia berasa gempar. Dia pasif. Itu saja kita nak bezakan antara ke-an yang pasif dengan yang tidak pasif. Rumusannya, awalan ber dan ter yang boleh bertukar dengan awalan di itu pasif. Ya. Cuba buat macam tu, ya. Misalnya buku bersusun di atas meja ke di mana-mana, tak apalah. Buku bersusun, buku disusun, pasif. Mereka berkuda, tak pasif. Mereka dikuda, tak boleh. Mereka berkuda ke tempat itu, takkan mereka dikuda. Dia terpijak oleh kambing misalnya. Dia dipijak kambing, pasif.
Dia terminum racun, dia diminum racun, tak boleh. Ini aktif. Dia meminum racun, aktif. Ini tak pasif. Ya, boleh. Apik tangkaan maksudnya mengalami sesuatu, jadi pasif. Contohnya, dia kesempitan wang. Maknanya dia mengalami masalah tiada wang, pasif. Mengalami masalah tiada wang, pasif, ya. Baik. Itu saja yang kita perlu belajar mengenai yang pertama tadi, iaitu apa? Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Baik. Kemudian kita pergi pada yang kedua, iaitu ayat pasif. Ni. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama dan kedua. Ingat dan faham sekurang-kurangnya kata ganti nama diri yang ini. Yang saya kata tadi ada 5 tadi. Kata ganti diri pertama, orang pertama. Kata ganti nama diri orang pertama. Cuba ingat, saya, aku, ku. Ini untuk tunggal. Kami dan kita ni, kata ganti diri untuk orang pertama juga, tetapi merujuk kepada banyak ataupun jamak. Kata-kata nama diri orang kedua, awak, kamu, engkau, kau dan anda. Okey. Kata-kata nama diri orang ketiga, yang mudahnya beliau, dia, nya dan mereka. Ini untuk mereka, untuk jamak atau banyak. Ya? Jadi banyak pelajar yang ini keliru ni. Ini penting untuk jawab soalan ayat pasif, untuk jawab soalan analitik soalan bahasa dan untuk kita tahu kata-kata nama tu. Sebenarnya kita kena faham apa konsep kata-kata nama ni. Maksudnya, kata-kata nama orang pertama maksudnya orang yang bercakap tu tak mahu guna nama dia. Kalau dia nama Ali, dia tak kata Ali nak minum, dia kata saya nak minum ataupun aku nak minum. Atau kalau dia ramai, banyak, kami nak minum, kita nak minum. Orang kedua ni ada 2 orang. Ali dengan Ahmad. Ali bertanya, awak nak minum, kamu nak minum, engkau nak minum, anda nak minum, macam tu. Yang ketiga ni melibatkan 3 orang. Ali, Ahmad dan mungkin pengetua. Ali beritahu Ahmad, pengetua ingin ke kantin, beliau ingin ke kantin dan sebagainya. Itu kita faham konsep tu. Jadi cara kita nak tentukan ayat pasif senang saja. Macam ni. Kuih itu, kalau untuk kata-kata nama pertama dan kedua, mesti dia hadir sebelum kata kerja, di depan kata kerja. Kuih itu, kata-kata nama pertama dan kata-kata nama kedua makan. Jadi kita ambil ni. Kuih itu, saya makan, aku makan, ku makan, kami makan, kita makan. Kalau kedua, kuih itu awak makan, kamu makan, kau makan, anda makan. Ku makan satu perkataan, kau makan satu perkataan. Sebab dia kata singkat. Kalau kata nama diri ketiga, kita kena buat macam pasif di macam biasa. Kuih itu dimakan oleh kata-kata nama diri ketiga. Maksudnya, kuih itu dimakan oleh beliau, oleh dia, oleh mereka, olehnya dan sebagainya. Itu penting. Ini yang kena, ini saja. Kalau pelajar faham ini, boleh jawab semua soalan. Rumusannya, kata-kata nama di orang pertama dan kedua mesti hadir sebelum kata kerja. Ya. Di antara kata-kata nama di orang pertama dan kedua dengan kata kerja tidak boleh dimasukkan unsur lain. Cuba tengok contoh ni. Bilik itu akan kami bersihkan. Kami, kata-kata nama pertama dengan kata kerja ni dia sekaligus. Tak boleh ada kata lain sini. Kalau kita buat macam ni, kalau kita songsangkan, akan kami bersihkan bilik itu. Sama juga ni. Akan kami bersihkan. Maksudnya, kami dengan kebersihan sekaligus. Ya. Yang ketiga, bilik itu kami akan bersihkan. Salah. Kenapa salah? Sebab kami dengan kata-kata nama pertama dengan kata kerja sudah ada unsur lain di tengah ni. Akan tak boleh. Jadi kata bantu akan ni kena tak depan. Kami bersihkan kena sekali. Kena satukan. Betul-betul ya. Bilik itu akan dibersihkan oleh kami. Pun salah. Oleh kami tak boleh. Ini kata ganti bentuk kata ganti di ketiga. Jadi ini penting. Kami akan membersihkan bilik itu, ini aktif pula. Ayat aktif. Jadi daripada ayat aktif ni jadi pasif yang pertama dan kedua. Yang ketiga dan keempat ni salah. Tapak dewan itu sudah pun aku ukur semalam. Betul. Aku ukur. Sebab apa? Aku kata-kata di pertama, ukur kata kerja. Sudah pun aku ukur. Kalau kita buat macam ni, semalam tapak dewan itu aku sudah pun ukur. Aku sudah pun ukur. Salah. Sebab apa? Aku sudah pun ukur. Jauh. Tak boleh. Dia kena sekaligus salah. Kalau kita buat kata singkat, tapak dewan itu sudah pun ku ukur semalam. Tengok ejaan ku ukur. Kena walaupun you ni dua, jangan pula kita gugur. Banyak yang kita tengok di mana-mana, kalau papan tanda, juru ukur, dia buang satu you. Jadi juru ukur, bukan juru ukur. Semalam, sudah pun ku ukur tapak dewan itu. Kalau kita sosangkan jadi macam ni, ku ukur. Baik, ni
antara yang kita perlu faham untuk kata ganti nama diri, ayat pasif, kata ganti nama diri pertama dan kedua. Cuba tengok latihan. Pesawat yang mereka naiki baru saja berlepas. Ayat ni selalu kita tengok di mana-mana pun mereka tak faham penggunaan ayat pasif ketiga. Pesawat yang mereka naiki, betul salah? Salah sebab mereka naiki, mereka kata ganti nama diri ketiga. Jadi yang ni sepatutnya pesawat yang dinaiki oleh mereka baru saja berlepas. Jadi ini pun salah. Banyak juga ni. Okey. Tindakan yang mereka lakukan salah semua tu. Kes penipuan itu akan dibincangkan oleh kami. Nampak sedap, betul, nampak macam faham, tapi ayat yang salah, sebetulnya salah. Baik, jadi patutnya apa? Sebab apa salah? Dibincangkan oleh kami, sebab kami kata ganti nama pertama. Jadi kita buat apa? Kes penipuan itu akan kami bincangkan. Yang betulnya, kes penipuan itu akan kami bincangkan. Masalah itu perlu ku selesaikan dengan segera. Itu salah. Mana kata ganti nama diri? Masalah itu perlu kau selesaikan dengan segera. Kau ataupun engkau. Ini kau disatukan. Kau selesaikan, betul. Betul lah, kau selesaikan ya. Perniagaan itu Encik Azmi usahakan sejak dahulu. Itu salah? Salah Encik Azmi usahakan sebab yang boleh duduk depan kata kerja adalah kata ganti nama diri pertama dan kedua. Encik Azmi nama tak boleh. Ini penting. Dia kena kalau nama tak boleh. Bola itu Ali tendang, salah. Bola itu ditendang oleh Ali. Perniagaan itu diusahakan oleh Encik Azmi sejak dahulu. Baru betul. Kertas kerja seminar itu akan setiausaha edarkan. Selalu kita tengok ayat macam ni. Dia tak tahu, tak boleh. Kertas kerja itu akan setiausaha edarkan. Tak boleh. Kena buat apa? Ini betul. Ini kena buat betul pasif ketiga. Kertas kerja seminar akan setiausaha edarkan, salah. Patutnya akan diedarkan oleh setiausaha. Ayat betul, kertas kerja seminar akan diedarkan oleh setiausaha. Sebab setiausaha bukan kata ganti pertama dan kedua. Satu ingat, yang 5 tadi. Kata ganti nama pertama 5, kata ganti nama kedua 5. Tu ingat, itu yang penting. Lain tu kalau yang sama yang tu boleh dah sesuaikan ya. Peranan itu akan saya mainkan dengan baiknya. Peranan itu akan saya mainkan. Akan saya mainkan. Boleh. Betul. Projek yang kita rancangkan ini menguntungkan. Projek yang kita rancangkan. Bukan dirancangkan oleh kita ataupun projek yang kita akan rancangkan, tak boleh. Kena kita dengan rancangkan ni sekaligus. Baru betul ya. Baik. Ini saja antara yang kita perlu faham antara ayat aktif, ayat pasif, kata ganti nama diri pertama dan kedua. Kalau ketiga kena ikut di balik. Ayat pasif yang akhir, ayat pasif dengan penanda kerja kena. Yang senanglah. Itu ayat, macam mana ayat? Ayat yang menghadirkan perkataan kena sebelum kata kerja. Tanpa awalan. Kata kerja tak ada awalan. Contohnya, pelumba haram itu kena tangkap oleh polis. Kalau kita tangkap tak ada awalan. Jangan buat. Pelumba haram itu kena ditangkap atau kena menangkap, tak boleh. Kena tangkap oleh polis. Kena tangkap. Maksud ditangkap tu, kena tu di. Bangunan itu kena sita oleh pihak berkuasa. Kena sita, disita. Kambing Pak Dul kena kejar oleh anjing liar. Kambing Pak Dul dikejar oleh anjing liar. Surais kena tipu oleh pengurus skim cepat kaya. Ditipu. Ini senang saja. Kena ni mudah. Baik. Cuba tengok soalan, berjawab dah. Yang manakah ayat pasif dengan penanda pasif kena? Kayu hoki itu kena pada kaki kiri Johan. Kena pada kaki kena. Baik. Lepas kena, bukan ada kata kerja kan? Pada tak boleh. Jalal pasti membantu jika kena caranya. Kena caranya. Boleh. Tengok. Boleh tukar ngedi. Jamal pasti membantu jika dicaranya, tak boleh. Banyak pengguna kena tipu oleh individu. Saya rasa ini boleh. Banyak pengguna ditipu oleh individu itu. Ini satu cara kita mengenali ayat pasif. Yang keempat, kalau kena harganya, saya akan menjual kereta itu. Baik. Jadi jawapannya C. Baik, itu saja. Jadi secara kesimpulannya atau rumusannya, ayat pasif ada 3 yang utama, iaitu ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Imbuhan kata kerja pasif ini ada 4, di, ber, ter, dan kean. Kemudian ayat pasif dengan kata ganti diri orang, ada orang pertama dan kedua. Yang penting kena ingat, kata ganti nama diri orang pertama dan kedua ni mesti hadir sebelum kata kerja dan hadir sekali. Perkara yang kami bincangkan. Buku itu saya baca, tak boleh buat. Buku itu saya akan baca, tak boleh. Kata bantu kena hadir sebelum
kata nama diri tu. Yang kedua, dengan perkataan kena. Jadi kita kena ingat ni tadi. Saya buat bagi 5 ni. Yang ni pelajar perlu ingat asas. Kata-kata nama diri orang pertama, ingat saya, aku, ku, kami, kita, yang lain tu tambahlah. Better, partik, saya itu tak ditanya sangat dalam perpisahan, tapi kita perlu faham. Yang kedua, kata-kata nama diri orang kedua. Awak, kamu, engkau, kau, anda. Asalkan menggantikan nama diri orang kedua bercakap, kita boleh yang ni. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saja yang boleh hadir sebelum kata kerja. Itu secara umum lah ya. Tapi yang kalau yang macam ni, kata-kata nama orang 3, beliau, dia, mereka-nya tak boleh. Kalau kita kata apa? Isu yang beliau utarakan itu, isu yang beliau ketengahkan itu sangat menarik. Salah beliau. Sebab apa? Beliau kata-kata nama dia orang ketiga. Isu yang diutarakan oleh beliau, oleh dia sama. Baik. Jadi ini saja mengenai pasif. Saya rasa tidak payah. Sekian saja. Terima kasih.